Pernahkah anda mendengar mengenai H5N1? H5N1 ialah sejenis virus yang juga dikenali sebagai avian influenza atau selsema burung. Virus ini menyerang burung dan manusia serta boleh menyebabkan kematian. Wabak ini mula merebak dengan serius di negara-negara jiran pada tahun 2004. Indonesia, Vietnam dan diikuti Thailand mencatat jumlah kematian yang tinggi. Justru itu, Malaysia telah mengambil langkah berwaspada dengan melarang pengimportan ayam, itik dan produk mentah dari negara-negara yang masih mengalami penyakit tersebut. Malaysia juga telah mengetatkan kawalan pintu masuk dengan kerjasama agensi penguatkuasa di sempadan. Pengimport pula perlu mendapatkan permit yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan, JPH. Langkah kerajaan menyekat import ternakan dari luar negara dapat mengurangkan risiko penyebaran wabak selsema burung. Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Tarif. Tarif merupakan cukai atau duty barangan import. Terdapat dalam dua bentuk, iaitu ad valorem dan spesifik. Cukai ad valorem adalah bentuk peratusan dari nilai barang import berkenaan. Contoh, cukai 60% dikenakan atas kereta import dari Jepun. Jika harga sebuah kereta RM50,000, cukai yang dikenakan ialah 60% kali RM50,000, iaitu bersamaan RM30,000 sebuah. Harga jualan kereta tersebut di negara kita daripada harga asal bernilai RM50,000 ditambah lagi dengan RM30,000 telah menjadi RM80,000. Tarif spesifik merupakan cukai tetap yang dikenakan terhadap setiap unit barang yang diimport. Contoh, cukai setiap unit tayar yang diimport ialah RM40. Jika kuantiti tayar yang diimport ialah 50 unit, maka jumlah cukainya ialah RM40 kali 50 unit bersamaan dengan RM2,000. Jenis sekatan perdagangan antarabangsa, kota. Kota merupakan sekatan dalam bentuk kuantiti maksimum barang yang boleh diimport oleh sesebuah negara dalam suatu tempoh masa tertentu. Apabila kota telah dipenuhi, maka sesuatu barang itu tidak boleh lagi diimport bagi tempoh tersebut. Kuota juga boleh menyebabkan harga barang import mengalami kenaikan harga kerana penawarannya terhad. Contohnya, Kerajaan Malaysia menghadkan jumlah perabot yang diimport pada setiap bulan. Apabila kuota dikenakan, penawaran perabot import menjadi terhad. Peraturan sebegini boleh memberi perlindungan kepada perabot keluaran tempatan dengan mengurangkan persaingan dari luar negara. Kuota sangat berkesan untuk melindungi industri tempatan. Firma bermodal besar yang telah mencapai had kuota tidak dapat mengimport lagi walaupun ia mampu membayar duty import berkenaan. Jenis sekatan perdagangan antarabangsa, kawalan pertukaran asing. Barang yang diimport perlu dibayar dengan mata wang negara pengeksport. Pengimport dari Malaysia akan menukar terlebih dahulu wang ringgit Malaysia kepada mata wang negara asing apabila mahu membuat pembayaran. Kerajaan boleh menghadkan import dengan mengawal pertukaran asing melalui Bank Pusat. Bank Pusat akan menghadkan pembelian pertukaran asing yang boleh dibuat oleh seseorang pengimport. Jadi, pengimport hanya boleh mengimport barangan setakat pertukaran asing yang dibenarkan oleh Bank Pusat kepadanya. Contohnya, untuk menghadkan import dari Amerika Syarikat, Bank Negara Malaysia akan menetapkan kuantiti dolar Amerika Syarikat yang dapat dibeli oleh pengimport Malaysia untuk suatu jangka masa tertentu.
Jenis sekatan perdagangan antarabangsa, subsidi. Subsidi merupakan bantuan kerajaan kepada pengeluar tempatan dalam bentuk wang atau bukan wang untuk mengurangkan kos pengeluaran. Kesannya, barang tempatan menjadi lebih murah berbanding barang import. Contohnya, apabila harga minyak dunia naik, kerajaan boleh memberi subsidi bahan api kepada penerbangan Malaysia, MAS. Kos bahan api penerbangan Malaysia dapat dikekalkan ke paras yang rendah. Oleh itu, penerbangan Malaysia dapat mengekalkan tambang yang lebih rendah berbanding penerbangan syarikat asing. Ini dapat meningkatkan daya saing penerbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Selain daripada subsidi bahan api, kerajaan juga memberi subsidi baja dan biji benih kepada petani dan pesawah. Dengan adanya subsidi baja dan biji benih, kos pengeluaran pertanian dapat dikurangkan. Kesannya, hasil pertanian seperti beras dapat dijual dengan harga yang lebih murah berbanding beras import. Ini menyebabkan permintaan terhadap beras import akan menurun. Jenis sekatan perdagangan antarabangsa, embargo. Embargo ialah dasar pemulauan terhadap barang dan perkhidmatan dari negara tertentu. Berbanding dengan kuota, sekatan ini adalah secara menyeluruh. Embargo bukanlah jenis sekatan yang diplomatik untuk diamalkan. Sekatan ini dilakukan sebagai satu tindakan tegas yang dilakukan oleh sesebuah negara kerana sebab-sebab perbezaan dasar. Contohnya, Malaysia melarang import dan ekspor daripada Israel kerana dasar Israel yang menindas rakyat Palestin. Malaysia juga pernah mengadakan embargo dengan Afrika Selatan semasa negara tersebut mengamalkan dasar apartheid. Kini, setelah Afrika Selatan tidak lagi mengamalkan dasar apartheid, embargo terhadap negara tersebut pun dibatalkan. Hubungan dagangan antara kedua-dua buah negara pun terjalin. Jenis sekatan perdagangan antarabangsa, sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi berbentuk syarat, peraturan atau undang-undang yang dikenakan oleh sesebuah negara untuk menyekat import. Kerajaan mengenakan pelbagai peraturan dan syarat ketat atas barang tertentu yang diimport. Contohnya, semasa wabak penyakit haiwan sedang merebak seperti selsema burung, peraturan larangan mengimport haiwan atau lawatan ke negara yang terlibat akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjamin kesihatan dan keselamatan negara. Kerajaan juga mengadakan kempen belilah barangan buatan Malaysia sebagai satu dasar mengurangkan import. Tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Terdapat 5 tujuan sekatan antarabangsa, iaitu sebagai sumber hasil kerajaan, untuk melindungi industri muda dan tempatan, bagi menghadapi persaingan, sebagai anti lambakan, dan untuk keselamatan. Kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa. Terdapat 6 kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa, iaitu mengurangkan penawaran barang import, mengurangkan pengangguran, memperbaiki imbangan pembayaran, tujuan sekatan perdagangan antarabangsa.
Terdapat 5 tujuan sekatan antarabangsa, iaitu sebagai sumber hasil kerajaan, untuk melindungi industri muda dan tempatan, bagi menghadapi persaingan, sebagai anti lambakan, dan untuk keselamatan. Sumber hasil kerajaan. Cukai dalam bentuk tarif menjadi sumber hasil kerajaan. Hasil ini boleh digunakan untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Contohnya, pada tahun 2007, tarif merupakan sebahagian daripada komponen cukai tidak langsung yang menyumbang 10% kepada hasil kerajaan. Melindungi industri muda dan tempatan. Sekatan dalam bentuk tarif, kuota dan subsidi dapat mengurangkan kemasukan barang-barang import. Sekatan ini membolehkan industri muda dan industri tempatan memasarkan keluaran mereka pada harga yang lebih kompetitif. Contohnya, kerajaan mengenakan tarif dan kuota atas kereta import dengan tujuan industri kereta tempatan dapat berkembang maju. Menghadapi persaingan. Kemasukan barangan dan teknologi asing membolehkan firma tempatan mendapat faedah dari segi peningkatan mutu keluaran dan pemindahan teknologi. Tetapi, jika dibiarkan masuk tanpa sekatan, boleh membantutkan pertumbuhan ekonomi ini dan daya saing firma tempatan. Jadi, sekatan di sini bertujuan mengurangkan penawaran barang import atau menjadikan harga barang import lebih mahal. Firma tempatan diberi perlindungan dan kesempatan untuk mengukuhkan perniagaan sebelum bersaing di peringkat global. Anti-lambakan. Lambakan bermakna sesebuah negara menjual barang di pasaran antarabangsa pada harga yang kurang daripada kos pengeluaran. Tujuan lambakan adalah untuk menghabiskan lebihan penawaran dan mengetepikan pesaing untuk mewujudkan monopoli. Lambakan boleh menjejaskan industri tempatan, tetapi dapat disekat dengan tindakan anti-lambakan. Contohnya, Rusia mampu mengeluarkan besi di pasaran antarabangsa dengan kuantiti yang banyak dan murah. Kerajaan menyekat kemasukan besi dari Rusia supaya industri besi tempatan terkawal. Keselamatan. Kerajaan menjaga industri penting dan strategik untuk tujuan keselamatan supaya bekalannya tidak terputus semasa darurat, peperangan, krisis ekonomi dan tidak disabotaj oleh negara luar. Kerajaan mengadakan pemeriksaan ketat bagi mencegah kemasukan barang-barang yang diharamkan seperti dadah, senjata api dan sebagainya. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan tertentu yang dikhawatiri menjejaskan ekologi tempatan atau mendatangkan wabak penyakit tidak dibenarkan masuk sama sekali. Kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa. Terdapat 6 kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa, iaitu mengurangkan penawaran barang import, mengurangkan pengangguran, memperbaiki imbangan pembayaran, melindungi industri muda, menambah hasil pendapatan negara, meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan, mengurangkan penawaran barang import. Sekatan dapat menghadkan kemasukan barang import.
Apabila penawaran barang import berkurang, pengguna dalam negara akan meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan. Tarif akan meningkatkan harga barang import. Sekatan seperti tarif membolehkan industri muda berkembang kerana harga barang import menjadi lebih mahal. Kesannya, permintaan terhadap barang import berkurang berbanding dengan harga barang tempatan yang lebih murah. Pengguna dalam negara akan beralih kepada barang tempatan. Kurangkan pengangguran. Sekatan menyebabkan barang import kurang dan negara terpaksa mengeluarkan barang keperluan kita sendiri. Ini membawa kepada kemunculan firma-firma tempatan dan industri muda berkembang. Kesannya, lebih ramai pekerja diperlukan dan keadaan pengangguran dapat dikurangkan. Memperbaiki imbangan pembayaran. Tarif akan mengurangkan import manakala pemberian subsidi akan menyebabkan ekspor bertambah. Keadaan ini dapat memberikan kesan yang positif kepada imbangan pembayaran. Melindungi industri muda. Sekatan seperti tarif membolehkan industri muda berkembang kerana harga barang import menjadi lebih mahal. Kesannya, industri muda berpeluang membangun dan mampu bersaing pada masa depan. Menambah hasil pendapatan negara. Sekatan seperti tarif yang dikenakan ke atas barang import menambahkan hasil kerajaan. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan meningkatkan permintaan terhadap barang ekspor akibat harga yang rendah. Pertambahan permintaan ekspor meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan permintaan terhadap barang tempatan. Kuota dan tarif akan menyebabkan harga barang import menjadi lebih mahal dan pengguna akan lebih tertarik kepada barang tempatan yang lebih murah. Hasilnya, permintaan terhadap barang tempatan akan meningkat.